بقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga kesempatan masa kita dapat teruskan lagi kitab kita ini daripada kitab Muniyatul Musalli. Kita sampai pada syarat ke-6 dah. Muka surat yang surat 6. Datang. Dan ke-6, suci ia daripada najis. Situ yang tiada dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada minggu lepas kita dah sentuh berkaitan dengan hadas. Hadas kita maklum ada dibahagikan kepada dua, hadas kecil, hadas besar. Dan kalau kita nak perhalukan lagi, hadas besar tu dua pula. Al-hadathul akbar dengan hadathul awsat. Hadas besar, yang besar sungguh, dan hadas pertengahan. Dan kita sebut apa bezanya. Jadi hadas pertengahan ni ialah hadas yang terhasil dengan sebab junub, keluar mani, bersetubuh waktu. Jadi dia pertengahan kenapa? Kerana hukumnya ringan sikit daripada hadas yang sebab haid nifas. Sebab haid nifas ni, lagi mana tak berhenti darah, lagi itulah orang itu berada dalam keadaan hadas. Maka orang yang dalam keadaan haid dan nifas tak bolehlah berwuduk, kerana wuduk ni ibadat. Kerana wuduk ni ibadat yang mana maka tidak boleh seseorang itu berwuduk dalam keadaan dia haid ataupun nifas. Lain dengan keadaan orang yang berjunub. Orang yang kalau dia berjunub, dia boleh berwuduk. Dia boleh berwuduk. Orang junub, sebelum dia nak tidur tu kan, katalah dia berjunub, keluar mani, sebelum tidur sunat dia ambil wuduk kan. Begitulah juga kalau dia tak mahu mandi lagi, dia nak makan, dia nak berjalan atau nak pergi mana-mana ke, sunat dia berwuduk dulu. Dari kerana itu dibezakan antara hadas besar dengan hadas pertengahan ni. Orang junub ni dia hadas pertengahan. Sebab apa? Orang ni hak boleh kata kalau nak tidur boleh ambil wuduk ni, bukan orang haid nifas. Apa tak? Orang yang mana kalau dia berhadas besar, yakni hadas besar dari kerana junub, maka dia nak tidur ataupun nak makan, dia tak mahu mandi lagi. Dia boleh berwuduk dan sunat untuk dia berwuduk sebelum dia tidur ataupun dia makan dan seumpamanya. Jadi itu hadas yang dinamakan hadas pertengahan. Okey. Hari ini kita masuk pada kata muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Seterusnya ialah suci daripada najis. Suci daripada najis. Jadi najis ni apa? Najis ni ialah setiap benda yang kita kata kotor dan di kotor pada syarak. Yang dibilang kotor pada syarak, yang dianggap sebagai najis. Dan najis ni dia tertentu. Nampak? Ada benda yang kotor di sisi kita tapi tak najis.
Setengah orang dia tak mahu sembahyang. Buat apa? Tak bawa kain. Tak bawa kain. Dah buat apa? Tak bawa kain. Ada najis ke pada pakaian dia? Tak kotor. Kotor secara mana tu? Kotor najis ke kotor kerana sebab debu? Kotor kerana sebab kotoran-kotoran yang bukan najis? Dia tidak, kotoran begitu dia tidak menghalang untuk orang tu sembahyang. Nampak tak? Jadi najis ini ialah benda yang syarak dah tetapkan. Dan yang kita akan sebut nanti. Kita akan sebut nanti. Dan najis, bagaimana kita maklum ada najis kecil, tak? Pertengahan dan juga najis mughallazah. Mughallazah tu dua sajalah, anjing babi dan yang diberanakkan daripada salah satu daripada keduanya. Hak banyaknya ialah najis mutawassithah ni. Najis mutawassithah. Najis yang asghar, najis yang kecil. Tak? Najis kecil ini hak tu air kencing bayi lelaki umur 2 tahun, bawah 2 tahun. Maknanya dalam lingkungan 2 tahun lagi, tak habis lagi tempoh 2 tahun, yang mana hanya makan susu. Hanya makan susu saja sebagai makanan dia. Kalau sikit-sikit itu, contoh belah mulut ataupun diberi makanan lain secara sikit, tak ada masalah. Yang nak makanan ia biasa, yang makanan asas dia ialah susu. Maka air kencing kanak-kanak lelaki saja, bukan perempuan, kanak-kanak lelaki saja, dia termasuk daripada najis kecil, najis najis asghar. Najis yang kecil. Dia cukup dengan cara kita lakkan budak tu kencing. Kita ambil kain kering, kita sapu, buat hilang dulu najis tu. Najis tu biar hilang dulu. Tak, lepas hilang tu ambil air, renji, selesai. Okey. Dan yang paling banyak ialah mutawassithah lah, najis mutawassithah. Lain daripada anjing babi dan juga yang lahir daripada salah satu, dan juga lain daripada air kecing kanak-kanak lelaki, semua masuk mutawassithah. Tengok di sini dia kata daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Najis yang tidak dimaaf. Pada mana? Pada tubuhnya dan kainnya. Kain tu makna pakaian. Dan tempatnya. Tempat tu ialah kawasan yang mengenainya ketika sembahyang, yang bersentuh dengan dia. Itu maksud dengan tempat. Contoh tempat kita ni, tempat ni kan banyak kan. Kalau kita ambil sejadah kan, atau kapet tu, tempat tu makna tempat yang bersentuh dengan anggota kita masa sembahyang. Bersentuh dengan tangan kita, lutut kita, kaki kita, dahi kita. Jadi andai kata ada tempat tu atas sejadah kita, tapi tak sentuh dengan kita, tak sentuh dengan kita, najis ada. Tak, mari kucing berak tengah tu. Tak, dia berak tengah tu, kita tengah sembahyang, dia mari berak tengah sejadah kita. Macam mana hukumnya? Nak buat mana? Sepak kucing. Kita tengah sembahyang ni, tengah sembahyang mulai ada mari kucing dia berak tengah tu. Kita tengah sembahyang, boleh sembahyang tak? Tak sentuh dengan kita tak apa. Jadi tempat yang dimaksudkan ialah kawasan yang bersentuh dengan kita masa sembahyang. Jadi tengah tu dikira antara dada dengan sejadah tu, tak kena dengan kita kan. Dia mari berak tengah tu. Tak ada benda. Sembahyang boleh diteruskan. Sembahyang boleh diteruskan. Kalau dia berak tempat sujud. Lepas tu kita pergi sujud situ. Kita boleh alih beralih lah. Esok sikit. Gerak sikit. Sujud kawasan yang tidak ada najis. Ataupun pergi depan sikit. Atau pergi turun bawah sikit. Faham tak? Supaya tidak mengena dengan najis tu. Tak, kalau kena najis tu ada benda. Tak. Gerak sikit kiri, kanan ke, depan sikit ke, atau panjangkan sikit sujud sehingga tak kena najis tersebut. Nampak Okey. Dia boleh terus sembahyang lah. Boleh terus sembahyang. Cuci dulu. Tak perlu. Lepas tu lah nak cuci ke. Cuci lepas tu. Mujur mari tak. Kalau tak boleh ada berhenti sembahyang. Jadi benda
boleh teruskan, teruskan semayang kita, tak ada masalah, sah. Okey. Dan janganlah bersentuh suatu suku daripada badannya. Satu suku ni makna sebahagian lah, ba'd. Daripada badannya, badan seorang yang semayang tadi, dengan najis. Jangan sentuh dengan najis. Pada geraknya dan diamnya. Pada geraknya dan diam. Makna masa bergerak dan diam tu tidak terkena badan kita dengan najis. Nampak tak? Makna tidak ada pada tempat yang kita bergerak atau kita diam tu najis. Kalau kena pada najis, maka jadi semayang kita menyebabkan batal. Okey. Maka tengok jadi di sini ini berdasarkan banyak hadis, antaranya Nabi SAW menyebut la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang tanpa ada bersih suci. Tanpa ada bersih, tanpa ada suci. Jadi suci ini melibatkan suci badan, pakaian dan tempat sembahyang. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Okey. Maka tiada sah, ni tafriq lah ni. Bila faham sedemikian, maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya. Tidak sah sembahyang serta suatu daripadanya, daripada najis tadi. Najis yang tidak dimaafkan tadi. Sembahyang dalam keadaan badan kita kena najis. Tak, pakaian kita najis, tempat tu ada najis. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada upama anjing dan lainnya. Gini. Ini satu masalah cabang yang dibuat oleh ulama. Sekarang ni yang kita tak boleh, najis ada pada badan kita, pakaian dan tempat kita sembahyang. Okey. Apa masalah kalau orang tu, ni masalah kalau orang tu dia tanggung najis. Jadi dibawa isu, maka tiada sah sembahyang serta sesuatu daripadanya, atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Dia pikul, nak tanggung ni makna dia letak sesuatu atas badan dia, atau atas badan dia tu ada sesuatu yang berhubung dengan najis. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya. Anjing ni najis aini. Dia tu zat anjing tu sendiri najis. Di sisi kita anjing tu sendiri, daripada ekor sampai ke habis seekor tu najis belaka. Bukan sekadar air liur saja. Di sisi mazhab kita ni seluruh anjing tu najis. Jadi bila begitu, kita pegang tali anjing. Tali anjing kita pegang. Hukumnya gimana? Kita dikira menanggung najis. Dikira menanggung najis. Tu dia kata. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing. Anjing ni najis. Tali terikat di anjing tu kita pegang. Atau kita tok atas bahu. Atau kita ikat di pinggang. Tu kira tanggung tu. Kira tanggung. Padahal anjing duduk situ. Hukumnya tak boleh juga. Jadi caranya mana? Caranya kena ikat lain lah. Ataupun kalau tak boleh ikat lain, pijak. Faham? Kaki kita, tali anjing kita pijak. Kita tak tanggung lah. Faham tak? Tak kena tanggung. Tanggung tu kita tanggung atas. Jadi kita pijak tali, dia tak boleh lari anjing tu. Tak? Anjing tu macam anjing buru ke mana kan? Pijak. Jadi kita tak kira menanggung. Nampak tak?
Kalau kita ikat mana-mana di badan kita, dikira tanggung. Sama lah halnya kalau orang pakaian dia panjang. Tali sekebang ke ataupun dia pakai ridak sekebang tu, ujung tu kena ada najis. Sekebang tali dia panjang, tali ekor sekebang tu panjang. Ujung tu ada najis. Ataupun ada main kucing berok situ. Kira tanggung tu. Sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Ma yataharraku biharakatihi, sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Makna kita badan kita ni, kita gerak, ia akan gerak juga. Itu kira tanggung. Sebab apa? Sebab melihat kepada istilah kita pakai dan kita letak benda tu pada diri kita, dikira pakai juga tu. Sebab itu dalam kes ini kita dikira menanggung najis. Dikira menanggung najis. Okey. Secara umumnya gitu. Kalau kita buka lagi dalam kitab-kitab yang lebih panjang, hasyiah-hasyiah, dia kata anjing tu kalau kita ikat betul. Tapi kalau dia anjing tu ada collar. Dia anjing tu ada besi collar. Tali tu ikat di collar, hak tu dak batal. Sebab kita dak direct kena kepada najis. Jadi isu ni masalah fiqh sikitlah. Ala kulli hal, hak tadi tu kalau ikat dia anjing. Ikat dia anjing. Kalau ikat di tali collar, dia kata tidak jadi batal sebab bukan kepada najis lagi, kepada tali collar je. Ini semua merujuk kepada uruf dan istilah lah. Adakah orang tu dianggap pegang atau bersentuh dengan najis ataupun tidak, tu je. Okey. Corner tu dah tekok ni lah. Betul, tapi collar bukan najis. Kalau dah ni habis tu tekok ni. Ia kira ada perantara dah, tak langsung dah. Jadi benda ni kadang-kadang masalah iftiradi lah. Masalah furuk fiqh yang ulama buat sekadar untuk fahamkan kaedah dalam masalah ini. Ala kulli hal tak buat begitu, jarang kita dah. Kita pun tak bela benda-benda anjing-anjing tempat kita ni. Jadi masalah fiqh saja. Ala kulli hal masalah itu orang hok biasa tanya guna, yang biasa tanya amplifier. Tu imam hok dak sunat lagi sebab dia dak khitang lagilah dak. Jadi kalau dia tak ada najis, dak dalam paper dia tu tidak yakin ada najis contohnya. Dia tak kencing ke tak tu. Kalau kita naik kalau dia ada najis segera letak dia. Letak segera tak ada masalah lah. Tapi tak boleh nak pikul lah. Tak boleh nak pikul. Tak, kalau kita nak sembahyang, kita nak pikul dia dalam keadaan paper dia menajis atau air dia kencing atau dia berak, tak boleh lah. Sebab kita menanggung sesuatu yang ada najis padanya. Menanggung sesuatu yang ada najis padanya. Isu sunat tak sunat tu tu tak ada kira tu Dia kena pastikan anak dia tu masa dia mula pegang tu tak ada lagi, kena bersih dululah. Dalam video ni kita kena tengok jugalah. Kadang hukum ni orang buat apa hak dia faham, kadang-kadang dia buat berdasarkan mazhab lain. Apa tak? Berdasarkan mazhab lain. Mazhab kita dalam masalah najis dia sangat teliti. Dia teliti dan dia cermat sikit. Orang lain, orang Arab duk main pikul anak gitu, ikut dia lah. Dah boleh tak pikul? Boleh pikul, tak masalah. Dia kata hadis Nabi pikul Umamah. Tak? Pikul Umamah dengan semayang. Dan betul lah, tetapi dengan andaian bahawa tidak ada najis. Tak ada najis pada bayi tu. Bolehlah kalau kita pikul dengan gerakan yang tidak banyak. Okey. Ala kulli hal kembali kepada uruf. Tai cicak kering. Najis lah. Jadi kita tak boleh sujud situ. Kena alih sikit tempat sujud kita. Tak cicak tak masalah tempat kita ni. Tempat kita ni setengah masjid
dak lah masalah sangat. Kalau tempat itu contohnya payah nak bersih ataupun banyak sangat tai cicak. Itu kalau disampai kepada benda yang sukar, ma ta'umu bihil balwa, benda yang payah untuk jaga. Dak, payah untuk jaga. Kalau ngelok pun kena juga sini. Macam dalam kitab disebut macam tahib burung di Masjidil Haram. Tahib burung kan, nak mengelak tu kadang bukan main. Payah, bukan nak pergi ambil asmayang, nak basuh sokma. Kalau sampai pada tahap tu, maka dimaafkan. Dimaafkan. Kalau kita tidak sedar, benda tu dimaafkan. Tapi kalau benda yang bukan tak payah, boleh je bersih. Tapi cleaner tak bersih. Kita upah orang bersih masjid, tak bersih dia. Tak boleh lah tu kena hati-hati. Dan saya nak sebut tadi benda berkaitan dengan mikrofon tadi kan. Mikrofon ni, jadi orang kias kepada masalah anjing tadi. Kalau di mikrofon tu hujung dia tu ada tai cicak. Ada tai cicak. Di amplifier tu kan, kalau jenis besar tu kan. Jadi hak yang kena pastikan wayar tu janganlah ada najis itu. Wayar yang dipasang tu. Jadi hak ujung di amplifier tu, kerana dia disambung dengan sesuatu penyambung yang dianggap pada benda tu berasingan dah. Jadi macam yang disebut tadilah, ulama sebut macam mana kalau anjing tadi diikat di kola anjing, maka tu tak jadi najis. Sebab apa? Sebab dikira putus dengan sebab benda lain, bukan langsung kepada najis. Maka dalam masalah ni pun gitulah. Kalau tidak siapa nak gitu. Lagi berat dia kata tu, spekar hak luar tu, hak luar atas menara tu. Kan burung merah, dia kata tak boleh pakai tak imam. Tak imam sambung ni, wayar yang sambung situ sambung ke spekar. Jadi rohok sikit tu. Jadi rohok. Jadi itu kias yang kita kata mubalaghah besar, nebeng sikit. Nebeng. Dia tak siapa begitu, siapa menyusah dia kena faham murad dan juga kehendak daripada fiqh tu. Kita tidaklah menyebabkan orang jadi berada dalam kesepitan sangat. Siapa kira spekar pun kira juga. Datuk Imam pakai kan, bersambung ujungnya waktu berok, burung berok ke, tikus mapuh ke benda. Dak tu dikira berasingan dah. Amplifier ada. Jadi amplifier sebab dia bukan sambung langsung. Nampak tak? Dia ada benda lain yang menyambungnya. Mungkin kita boleh anggap dia berasingan lah. Dia berasingan. Yang pasti kena jaganya wayar amplifier tu. Nampak tak? Janganlah ada di situ apa najis. Jangan ada najis. Okey, boleh. Mana tadi? Jadi umpama anjing. Dan lainnya tak dia kata. Tali yang terikat pada umpamanya dan lainnya, atau lain pada anjing. Disebut juga antaranya ialah kalau seorang tu pegang tali yang terikat pada kapal, sampang tu, dalam sampang tu ada najis. Tahu? Samalah hukum dia. Kalau dia tertarik dengan tarikannya, maka hukumnya jadi dia seakan memikul dan menanggung najis. Oh, dia tak kapal lain lah. Dak ni. Dak perahu najis ke? Tak ada najis dalam perahu lah. Tak apa. Tak ada. Orang ni pegang tali ni. Menanggung. Dia kira dari segi nisbah panggil, dia pegang sesuatu yang ada najis pada hujungnya. Jadi ini masalah, kita kata masalah iftiradiyah, masalah andaian yang ulama buat masalah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita faham konsep dalam fiqh ni. Okey. Berlaku je, payah nak berlaku gitu Dan tiada dimaaf jika berbetulan dengannya. Dan tiada
Dan tak, betul lah. Dan tiada dimaaf jika berbetulan dengan dia pada ketika bangun dan duduknya dengan ketiadaan disentuh. Gini ni. Okey. Dan tiada bukan dimaaf, tiada mengapa. Tiada mengapa. Jadi dah tu 2 kali tulis tu. Dan tiada mengapa. Buang dah saya lagi tu. Jadi makna lain tu. Nak jumpa tak tu? Dan tiada, bukan dah kedua, bukan dimaaf. Tiada mengapa. Dah buang. Dah pada mengapa tu. Kalau di tu macam dimaaf. Dah tu buang. Ada buat pen tak? Dan tiada mengapa. Situ. Jawi orang Umi gitu tak? Umi betul? Umi betul. Dia kata dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia. Makna berbetulan ni setetang dengan seseorang pada ketika bangunnya dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Masa bangun atau duduk tu setetang najis tu. Macam tadilah contoh kita sujud. Sujud tengah antara dada kita, tempat sujud tu ada najis. Dia tak setuh tapi setentang. Maka hukumnya tak ada masalah. Okey. Tidak ada masalah. Okey. Dan benda dimaafkan. Dah duduk situ patutnya. Dah tadi tu duduk situ. Dan dimaafkan tempat istinja. Umi betul Umi. Jadi dimaafkan kan? Dah buat sini. Dah bos situ. Ambil atas tu tak bawah ni. Okey. Okey. Jadi tadi bersetentang dengan najis hukumnya sah. Semayang sah, tak ada masalah, cuma makruh lah. Makruh kalau dekat. Kalau dekat sangat makruh. Contoh kita semayang atas cermin. Bawah cermin tu najis. Faham tak? Kita semayang atas cermin. Bawah cermin tu najis. Semayang sah tu. Sebab tak bersentuh. Tapi dekat dia bersetentang hukumnya makruh. Okay. Dia kata dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Ni dia sekarang nak masuk kepada najis-najis yang dimaafkan. Pertama apa? Dimaafkan tempat istinja. Istinja dengan umpama batu. Istinja dengan umpama batu. Jadi orang istinja ke mana? Istinja dengan air tak ada masalah lah. Istinja dengan batu ni. Jadi tempat yang dia istinja dengan batu tu, kesang dia ada tak? Kesang ada. Zat najis tak ada. Orang berok ke kecing tak? Kita ambil batu, kita istinja. Tak? Istinja bersih. 3 kali batu bersih. Tak? Kawasan tu zat najis tak ada dah. Air najis tak ada. Ada apa? Ada kesang. Kesang. Ke tak ada kesang? Bau. Bau tu kesang. Lepas tu ada rasa tak? Tak ada. Tak ada rasa. Mana tak ada rasa? Bukan kita bersih. Kesang ada tu. Kesang tu ada tu. Nampak tak? Kesang tu ada tu. Kalau tengok benda lain, kalau kita najis mana-mana, kalau kita sapu kok, ada tak najis? Ada. Tak usah ambil najis kotor tak. Contoh benda lain lah, benda manis. Benda manis, kita buang benda manis tu. Kalau kita jilat balik kawasan yang ada tu, manis tak? Manis. Susu jatuh. Susu cak teko. Jatuh.
Jatuh. Kita lap. Lap jangan kain, lap kering. Lap kering. Lepas tu kita pecah situ ada rasa tak? Makna kesang ada. Samalah. Najis keluar, kita pergi ambil batu, kita istinja. Kesang ada tak? Pelik lah ada kesang. Kalau tak ada kesang tu pelik. Jadi kesang dia ada. Jadi istinja dengan selain air ni, dia menghilangkan zat najis. Dia tidak menghilangkan kesang, asap. Kesang tu ada lagi. Kesang tu maknanya hakikat najis tu ada lagi lah tinggal kesang-kesang. Maaf. Dimaafkan. Dimaafkan. Mari peluh sekalipun. Kalau katalah peluh sekalipun. Peluh jeluah sekali. Dah tadi kita bukan basuh. Di mari kawasan tu, dok ke merebok. Dimaafkan juga. Bagi tuang punya badan. Bagi tuang punya badan. Dimaafkan juga. Okey. Pada kain dia kena pada tu, tak ada masalah. Faham tu makna istinja. Dia kata istinja dengan umpama batu. Kalau istinja dengan tisu, boleh tak? Umpama batu ni contoh je misal. Jadi dengan umpama batu. Bukan batu saja. Tak kira lah benda lain kita istinja dengan tisu ke. Istinja dengan tisu sama tu. Kita tak guna air. Tak guna air. Tak. Gi tandah hok tempat mewah-mewah, kadang-kadang air tak ada dalam, tisu je. Tu istinja lah tu. Istinja dengan bukan guna air. Istinja dengan benda yang jamid, benda kerah. Benda yang menghilangkan najis ain tapi tak hilangkan kesang. Kita ambil tisu, kita buang najis tu. Buang najis tu, kesak dia, lepas tu boleh terus sembahyang. Walaupun kita tak basuh dengan syarat-syaratnya lah, atau dalam bab istinja panjang pula. Jangan najis tu merebok lebih daripada kawasan biasa. Jangan bercampur dengan mercik dengan benda lain. Nampak? Jadi kalau kita buat betul-betul, kita tak basuh dengan air sekalipun. Hatta air besar sekalipun. Dah sedap kata jeluah. Dah sedap lain cerita. Dari segi hukum, sah dah sembahyang. Kita ni orang belah-belah kita ni air mewah, kita memang tak sedap. Kalau tak boleh air juga tak sedap. Tak boleh air juga tak sedap. Kena air juga basuh. Pergi tengok tempat-tempat orang hok payah air. Afrika ke, orang Arab, duk tepi bau dah. Duk tepi sembahyang ni bau dah. Dan benda tu memang kesang ada kan? Kesang ada. Jadi benda macam ni, hukum macam mana? Islam ni mari tujuan untuk semua umat, semua bangsa. Dia hukum dia mudah. Hukum dia mudah. Semua orang boleh praktik. Semua orang boleh beribadat dengan senang. Okey. Sebab tu dia kata dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Tak ada masalah. Dan sedikit darah. Darah sedikit dimaafkan juga. Dan tahi lalat. Tahi lalat ni benda ni. Tahi lalat baju ataupun tahi lalat di muka, di badan, bukan. Tahi lalat ni lalat berok lah. Baik tak nampak, dikira benda yang kecil tak nampak. Dan tanah jalan. Tanah jalan raya tu kan kadang-kadang capur kan. Capur dengan najis, capur ni kita mana tahu. Kita jalan kena. Dan tanah jalan raya yang najis. Tanah jalan raya yang najis. Tanah jalan raya yang najis. Kalau tanah kita ni payah nak cari najis, kecuali kalau duduk mana? Kawasan-kawasan contoh orang apa ni, kebun ke mana dak? Tok baja. Tu boleh jadi. Jalan sekayu. Tu kita nak naik apa ni? Nak kereta dak tepi jalan tu. Jadi tanah jalan raya yang najis. Jadi dia capur dengan tanah, capur dengan tu, kadang-kadang kena di ujung kain, ujung seluar. Dimaaf. Jangan najis betul lah. Kalau tepek tahi lembu situ. Kita pergi gereh juga lalu dengan kain kita. Tu tak boleh lah. Dan darah tuma. Tuma ni
binatang tu lah. Darah tuma. Sama. Dan kutu anjing. Kutu anjing. Dan darah bisu. Bisu kita duduk pecah. Dimaafkan. Dan nanah. Dan dana. Dan air kumang yang ada baginya baunya. Air hak kita sakit tak. Jadi dia bau. Hak tu dimaafkan. Okey. Ni termasuk daripada najis-najis yang dimaafkan. Termasuk daripada najis-najis yang dimaafkan. Pendek kata, najis ataupun darah yang keluar daripada tubuh badan kita, tak, keluar daripada tubuh badan kita setelah kita bersih belaka dah, tiba-tiba tengah semayang keluar. Tak ada masalah. Boleh terus saja. Boleh teruskan saja. Contoh pecah bisu tak, tubik. Tengah semayang mana, tak ada masalah. Boleh terus saja. Sama dah juga kalau macam pacak. Kita dah buang dah, darah bersih dah, darah pacak. Tapi darah pacak ni kadang kalau lagi dak tu, dia takkan habis kan. Tubik tengah semayang, tak apa. Semayang boleh teruskan semayang, tidak ada masalah. Okey. Luka pun sama, luka. Darah kita luka, orang luka apa kan, tengah semayang dia keluar. Padahal dia sebelum semayang tu dia bersih dah, keluar tengah semayang, boleh saja. Dan jikalau sembahyang ia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya, dengan tiada mengetahui akan dia, atau lupa kemudian teringat, nescaya wajib mengulangikan dia. Jadi faham pada situ, kalau seorang itu sembahyang, jikalau sembahyang ia dengan najis yang tiada dimaaf, najis hak tak maaf, dia pergi sembahyang juga. Dalam keadaan tak tahu, sembahyang tak tahu, atau lupa kemudian teringat, ataupun dia tahu dah, tapi galik ingat nak tukar kain, tiba-tiba tak teringat nak tukar kain. Dia tahu dah kain dia tadi kena najis tak maaf, kena najis, kena meleh lembu ke mana dah, dia nak tukar tapi galik tak ingat, masuk lahu, dia tak ingat nak tukar. Lepas sembahyang baru teringat, kain ni patut tukar. Sembahyang tadi mana? Nescaya wajib mengulangikan dia sembahyang. Ulang balik sembahyang. Sebab apa? Sebab dikira cuai pula kita tu. Ni tak, dalam najis ni berat ni. Masalah najis ni berat. Dia sembahyang dengan najis ni berat. Sebab itu sembahyang tak sah, kena ulang balik sembahyang. Okey? Kena ulang balik sembahyang. Sebab tu kena tahu mana najis hak maaf tak maaf. Tu penting tu. Darah bisu, darah pacak, ada. Jerawat, mana-mana apa ni, kena gigit ke benda ke. Tu darah kena tahu najis yang dimaaf tak dimaaf. Sebab gini, kalau tadi jenis yang dimaaf, sembahyang pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau tak dimaaf, kena ulang balik sembahyang. Dan ketujuh, meninggalkan berkata-kata. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dalam fiqh kita ada kitab khusus membicarakan tentang najis dimaaf, iaitu Manzumah Ibnu Imad. Manzumah Ibnu Imad, syair yang dia susun berkaitan najis yang dimaaf. Dalam mazhab kita memang teliti bab najis ni. Sebab tu orang-orang dia bersih sikit. Bersih sikit. Sebab dia jaga molek pada najis ni. Baik, ada soalan? Bersalin operate. Nifas dia sama je lah. Nifas dia keluar kat bawah juga, bukan keluar tempat operate lah. Memang keluar kat bawah juga nifas dia. Dia lepas operate, kosong rahim dia, akan keluar darah. Dan ke darah dia darah nifas. Sama juga. Walaupun dia belah ke atas, tubik anak ke atas. Darah dia darah nifas juga. Okay. Lagi? Tak ada Kalau tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.